Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung lagi. Okey, masih lagi dalam tajuk yang sama. Okey, untuk kalau sebelum ni kita dah belajar tentang formula empirik dan formula molekul. Okey, hari ini cikgu akan ajar awak macam mana kita nak membina formula ion, formula bagi sebatian ion. Okey, kita nak bina, tajuk dia adalah membina formula bagi sebatian ion. Okey, sebatian ion. Okey, ini tajuk kita hari ini, membina formula bagi sebatian ion. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu sebatian ion. Okey, apa itu sebatian ion? Sebatian ion. Kita tahu ion. Ion adalah zarah-zarah yang bercas. Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, dalam bab jirim, okey, ion terdiri pada adalah zarah-zarah yang bercas. So kita belajar ion terdiri pada dua jenis, iaitu ion yang bercas positif, okey, cas positif, dan satu lagi bercas negatif. Okey, ion yang bercas positif dipanggil cation. Okay, kita belajar manakala ion yang bercas negatif dipanggil anion. Okey, macam biasa, okey, kalau awak tengok cas positif dan negatif, okey, casnya berbeza akan tertarik. Bila dia tertarik, dia akan bergabung, maka terbentuklah sebatian ion. Okey, bila bergabung cas positif dan cas negatif, dia akan membentuk sebatian ion. Okey, ni yang awak kena tahu cas positif, zarah yang bercas positif iaitu cation, bergabung dengan zarah yang bercas negatif iaitu anion, membentuk sebatian ion. Dan selalunya, okay, kalau awak nak tahu, okay, cation ni ataupun bercas positif ni selalunya adalah logam. Okay, selalunya logam kecuali amonium lah. Kecuali amonium. Okay, amonium. Ion amonium. Yang lain semua kebanyakannya adalah logam. Manakala bagi anion kebanyakannya adalah bukan logam. Bukan kebanyakan, yang memang semuanya adalah bukan logam. Jadi aku nak tahulah, kalau positif kebanyakannya logam kecuali amonium, ion amonium. Manakala untuk anion yang bercas negatif semuanya adalah bukan logam. Okey, seterusnya macam mana kita nak membina sebatian ion. Okey, untuk itu, okey, cikgu nak awak tengok ini buku teks. Okey, kalau awak tengok buku teks muka surat muka surat 67 ni. Di sini dia ada bagi jadual. Okay, formula bagi cation dan anion yang lazim digunakan. Kalau awak tengok dia bagi jadual di situ. Okay, yang berwarna merah tu adalah menunjukkan formula bagi cation. Kalau awak tengok dia semua bercas positif. Manakala bahagian berwarna biru ni adalah formula bagi anion ataupun zarah-zarah yang bercas negatif. Okay, ini yang lazim kita gunakan, yang biasa kita gunakan. Contohnya ion natrium, Na+. Okay, Na satu positif, atau kita panggil Na plus lah. Dia adalah ion natrium. So natrium macam cikgu cakap tadi adalah dia ada sejenis logam. Seterusnya kalium. Kalium pun K positif ataupun K1 positif, ataupun cikgu sebut K plus. Ion aluminium Al3+, maksudnya cas dia 3 positif. Okay, 3 positif. Ion zinc Zn2+, okay, 2 positif. Ion magnesium Mg2+, okay. Ion ferrum 2 Fe2+, ferrum 3 Fe3+. Kalau tengok ferrum ada dua jenis dia ada dua ferrum 2 dan ferrum 3. Kalau nak tahu apa cas dia, tengoklah. Kalau ferrum 2 2+, ferrum 3 3+. Okey, ion cuprum 2. Okey, ada, kalau tengok dalam kurungan tu huruf Roman tu, kalau 2 maksudnya 2 positif. Cuprum tak tahu dah sebab dia logam kan. Kalau logam mesti bercas positif. Seterusnya ion kalsium Ca2+, ion argentum Ag+, ion plumbum 2 Pb2+, dan satu lagi yang terakhir lah ion amonium. Ni yang bukan logam lah ni. Ion amonium NH4+. Okay, itu yang bercas positif. Manakala yang bercas negatif selalu digunakan adalah ion oksida O2-. Tengok dia bercas negatif Oksida O2-. Ion klorida Cl-. Okay, satu negatif. Ion bromida Br-. Ion iodida I-. Ion hidroksida OH-. Ion karbonat CO3 2-. Ion nitrat NO3-. Ion sulfat SO4 2-. Ion fosfat PO4 3-. Ion manganat 7 MnO4-.
ion thiosulfat S2O3 2- dan ion dikromat 6 Cr2O7 2-. Okey, untuk pengetahuan awak okey, semua ion-ion formula ion ni awak kena hafal sebab dalam kertas peperiksaan tidak dibekalkan. Jadi memang awak kena hafal. Okey. Dan kemudian awak kena sentiasa praktis lah, sentiasa buat latihan. Dengan cara membuat banyak buat latihan, automatik awak mudah hafal. Terus masuk dalam otak kita kalau awak rajin buat latihan. Itu cara yang paling baik lah. Maksudnya bila awak selalu buat latihan, automatik dia akan terhafal dengan sendirinya. Jadi cikgu cakap lagi sekali semua ion-ion ni awak kena hafal. Contohnya karbonat. Dia tak bagi tahu ion karbonat. Awak kena tahulah CO3 2-, ion sulfat SO4 2-, ion argentum Ag+. So awak kena tahu. Okey, itu homework pertama cikgu nak awak lakukan ialah tolong hafal. Nanti naik sekolah nanti cikgu akan tanya ya. Okey, itu yang pertama. Tolong hafal. Selalunya dalam kelas cikgu akan tanya seorang-seorang. Sebelum kita pelajaran bermula, cikgu akan ambil masa lah dalam 2 minit ke, cikgu akan tanya seorang-seorang lah. Ion apa? Formula bagi ion. Tolong bersedia nanti cikgu akan tanya. Okey, itu yang pertama. Okey, kita teruskan. Okey, macam mana kita nak membina formula bagi sebatian ion. Okey, seterusnya membina. Okey, sekejap. Okey, membina formula bagi sebatian ion. Okey, sebatian ion. Okey, contoh cikgu bagi yang pertama. Soalan dia. Okey, bina formula bagi sebatian berikut. Okey, sebatian berikut. Okey, ini contoh soalan dia Okey, yang pertama. Okey, contoh yang pertama Okey, dia suruh awak bina formula bagi kalium klorida. Okey, sekarang ada dua kalium. Okey, kalium dengan klorida. Okey, buat masa ni awak tak hafal lagi kan? Okey, tak apa, tak hafal lagi. Cikgu bagi, kita boleh tengoklah. Tapi next time nanti awak kena hafal dengan sendirinya. Awak mesti tahu apakah formula bagi kalium, apakah formula bagi klorida. Okey, cara dia. Okey, awak tengok kalium. Okay, kita tengok balik. Kalium. Okey, kalium. Okey, ini dia punya ion kalium. Dia punya formula cation ion adalah K+. Tengok K+. Okey, K+ kan? Okey, jadi di sini awak letak di situ K+. Okey, K+. Manakala klorida. Okey, klorida pula kalau tengok yang nombor 2 tu. Sebelah kanan nombor 2 Cl-. Okey, klorida Cl-. Okey, so macam mana kita nak bina persamaan dia? Okey, cikgu ajar awak kita buat jadual. Okey, buat satu jadual. Okey, kalium dengan K dengan Cl. Okey, cas bagi kalium adalah 1 positif, betul tak? Positif 1 kan? Okey, 1 positif. Okey. Okey, 1 positif. Okey, positif. Manakala klorida negatif. Jadi kita tahulah 1 positif dengan 1 negatif. Okey, kemudian awak tengok cas tu kita tengok yang bilangan cas dia tu. Okey, bilangan cas. Okey, yang ini 1, ini pun 1. Okey, nombor tu awak silangkan dia. Silang. Okey, nombor ni 1 dengan 1 silangkan, bila silang pun dia akan jadi 1 1. Okey, 1 1. Okey, bila 1 1 kita sudah, awak dah silangkan dia. Okey, masukkan semula. Masukkan pada KCl. K patutnya K kat sini kan. K1 kan nombor ni awak letakkan dekat bawah K. Cl pun 1. Ni kan. Ni 1 K1. Okey, yang ni pun 1 Cl1. Okey, jadi K1 Cl1. So macam yang cikgu cakap, dalam kimia kalau nombor 1 kita tak tulis. Kita maksudnya kita dia ada tapi kita tak tunjukkan dia, kita tak tulis dia. Yang kita tulis nombor adalah 2 dan ke atas. So bila dah jadi macam ni, cancelkan 1 tu, dia akan jadi KCl.
KCl. Inilah jawapan dia. Jadi formula bagi kalium klorida ialah KCl. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, contohnya bina persamaan, bukan persamaan, formula bagi sebatian magnesium. Contoh magnesium klorida. Klorida lagi. Magnesium klorida. Kita tengok dulu yang pertama, kita tengok dulu cas. Cas bagi magnesium. Kita tengok cas bagi magnesium. Kita tengok jadual. Macam cikgu cakap tadi, kali ni cikgu bagi awak tengok jadual. Kita tengok magnesium. Magnesium dia ada baris yang 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima. Ion magnesium. So Mg2+. Ion magnesium Mg2+. Nampak kan situ kan? Ion magnesium Mg2+. Magnesium Mg2+. Mg2+. Manakala klorida macam tadi yang atas tadi kan, ion klorida adalah Cl-. 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 Kita buat berjadual macam cikgu ajar tadi. Buat jadual. Mg dengan Cl. Turunkan cas dia. Turunkan cas. Magnesium 2. 2 positif, manakala klorida 1 negatif kan. Cikgu cakap kan kalau 1 dia kita tak tulis, tapi kita tahu dia adalah 1 negatif. Kemudian awak tengok, bawa turun nombor dia, silangkan nombor. Ini 2, ini 1. Silangkan nombor dia, dia akan jadi dia akan jadi 1, 2. Nampak nombor dia kita silangkan. Dah sudah, kita dah silangkan. Kita turunkan, kita gabungkan dia. So dia akan jadi Mg1 kan. 1 ni kita turunkan Mg1 Cl2 dekat sini 2. So macam cikgu cakap, 1 kita tak payah tunjuk, biarkan dia jadi sebagai Mg. Jadi MgCl2. 2 kita kena tunjuk lah, cikgu cakap tadi. 2, nombor 2 dekat atas kita kena tunjuk. So formula dia adalah MgCl2. Inilah jawapan dia. Itu adalah formula bagi magnesium klorida. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh ketiga adalah kalsium oksida. Cikgu bagi kalsium oksida. Kalsium. Macam biasa kita tengok kalsium. Formula dia, tengok formula ion. Ion kalsium. Ion kalsium tengok Ca2+. 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 Ion kalsium Ca2+. Manakala ion oksida sebelah kanan oksida sebab dia anion. Oksida atas sekali O2-. 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 Dah dapat, dah tahu dah, kita buat jadual. Buat jadual Ca dengan O. Kemudian turunkan cas dia. 2 positif, 2 negatif. Ni 2 positif, 2 negatif. Tu cas dia. Dah sudah, kita ambil kira dia. Kita tengok saja nombor dia lah. Kita ambil nombor. Sekejap, cikgu tukarkan. Nombor dia 2, 2. Kemudian nombor tu kita silangkan. Silangkan nombor. Silang sini, silang sini. So dia akan jadi 2, 2. Kan 2, 2. Sekarang ni dia akan jadi 2, 2. 2, 2 ni awak tengok dia adalah nombor yang sama. So kalau awak tengok nombor yang sama ataupun nombor-nombor yang kita boleh ialah nombor yang sama lah. Kalau 2 dengan 2, kita boleh permudahkan dia jadi 1, 1. Kalau nombor yang sama kita boleh permudahkan dia jadi 1, 1. Maksudnya bahagi dengan 2 lah. Bahagi dengan 2 dia akan jadi 1, 1. So dia akan jadi kemudian dah dapat 1, 1, masukkan Ca1O1. Macam biasa cikgu cakap, kalau 1, 1 kita tak boleh tunjuk, tak payah tulis nombor 1 tu, jadikan dia CaO. Inilah jawapan dia bagi formula kalsium oksida. Ingat kalau nombor yang sama kita boleh
nombor yang sama kita boleh pemudahkan dia jadi 1. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, contoh cikgu bagi okey, tentukan formula bagi magnesium. Magnesium lagi ke? Magnesium. Bolehlah. Magnesium hydroksida. Magnesium hydroksida. Okey, magnesium tadi kita dah buat kan magnesium kan. Kita perlu kita tengok jadual. Atas tadi kita dah tengok dah. Magnesium formula ion dia lah Mg2+. Okey. Mg2+. Mg2+. Manakala hydroksida. Kalau tengok hydroksida. Okey, hydroksida. Tengok sebelah kanan. Hydroksida. Mana hydroksida? Okey. Di situ 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baris yang kelima ion hidroksida OH-. Okey, OH-. Okey, tulis situ OH-. Hidroksida OH-. Okey, seterusnya kita buat jadual. Okey, buat jadual Mg dengan OH. Okey, turunkan cas dia. 2 positif, 1 negatif. Okey, kemudian kita silangkan nombor. Okey, silangkan nombor. Okey, ni 2 dengan 1. Silangkan. Okey, nombor tu Okey, dia akan jadi 1, 2. Okey, seterusnya, okey, dah sudah. Okey, ni kita tak boleh pemudahkan kan sebab dia nombor yang berbeza. Okey, so tak boleh. Kita tak perlu jadikan dia 1. Okey, kemudian masukkan dia akan jadi Mg1 OH2. Sekarang ni awak tengok ini bahaya ni. Okey, sebenarnya kita kena awak tengok OH. OH daripada 2 unsur yang berbeza iaitu hidrogen dengan oksigen dengan hidrogen. Manakala magnesium dia 1 je. Awak tengok ni 2. Kalau awak tulis OH2 maksudnya 2 tu hanya pada hidrogen saja, oksigen ni 1. Tapi sebenarnya 2 tu adalah untuk OH22 ni. 2 yang 2 yang kita nak letak bawah tu adalah dia merangkumi untuk OH. Jadi di sini awak kena kurungkan dia. Kurungkan dia. Tengok kalau OH, okey, kalau tengoklah ada 2 huruf besar. Huruf besar tu menunjukkan 2 unsur yang berbeza. Kalau 1 je huruf besar maksudnya dia 1. Kalau 1 tak perlu kurung. Kalau ada 2 huruf besar awak kena kurungkan dia. So dia akan jadi macam ni lah. Mg OH tu dalam kurungan 2. Tengok sebab awak dia orang kata 2 tu dia merangkumi untuk O dengan H tu, bukan H saja. So jawapan dia adalah Mg, 1 tak payah tulis, dalam kurungan OH2. Okey, jelas jelas tak? Okey. Seterusnya cikgu bagi satu contoh lagi. Okey, contoh cikgu bagi magnesium. Okey, kejap. Magnesium lagi, kalsium lah. Kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Formula bagi kalsium karbonat. Kita tengok kalsium. Ion kalsium. Tengok daripada bawah 1, 2, 3, 4. Daripada bawah nombor 4. Ca2+. 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 Manakala karbonat, ion karbonat. Karbonat sebelah kanan, karbonat. Daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombor 6 tengah-tengah tu. Ion karbonat CO3 2-. CO3 2-. Karbonat CO3 2-. Tengok ada 2 huruf besar kan? C huruf besar, O huruf besar. Maksudnya dia 2 unsur yang berbeza. Kalau kalsium ni 1 huruf besar je. Yang huruf kecil tu kita tak ambil kira. Nak tahu unsur yang sama atau berbeza, satu unsur atau lebih unsur, tengok huruf besar dia. So kita buat jadual. Ca dengan CO3. Turunkan dia punya cas. Turunkan cas dia. 2 positif, 2 negatif. Seterusnya, nombor tu kita nak silangkan kan. Kita nak silangkan nombor. Bulatkan nombor tu 2, 2. Kita silangkan dia. Silangkan dia akan jadi 2, 2. Macam cikgu cakap, nombor yang sama kita boleh jadikan dia 1.
Okay, seterusnya bawa turun Ca1. Okay, CO3 kan. CO3 katanya kita kena kurungkan. CO3, kenapa kita kena kurung? Sebab dia dua unsur yang berbeza. Ada dua huruf besar di situ. Okay, CO3. Okay, dalam kurungan. Okay, luar dia 1. Okay, macam cikgu cakap, okay, kalau 1 ni kita boleh abaikan dia lah. Kita tak payah tulis. Sebenarnya dia ada tapi kita tak perlu tulis. Kita cancelkan dia, so dia akan jadi Ca. Okay, bila 1 tak ada tu, okay, bila nombor 1 awak bawa turunkan 1. Bila 1 tak perlu kurungkan, buka kurungan. Kalau 1, kalau lebih daripada 1, 2, 3 dan sebagainya baru kita kurungkan dia. Kalau 1 sahaja tak perlu kurung, buka kurungan. Dia berbeza dengan yang atas ni. Atas tu kenapa kita kurungkan OH tu? Sebab dia 2. 2 ni kita kena kurungkan. Tapi yang ni CO3 1. Kalau 1 tak perlu kurungkan. Okey, faham Okey, satu lagi lah, cuba bagi satu lagi. Okey, contoh, okey, bina formula bagi sebatian amonium. Okey, amonium sulfat. Okey, amonium sulfat. Okey, kita tengok amonium. Macam biasa kita tengok formula bagi amonium. Nanti hafal ya, sebab dalam ujian tak diberi. Dia tak macam JR diberi, tapi formula ion ni awak kena hafal. Kita tengok amonium. Okay, amonium tengok bawah sekali. Sebelah kiri bawah sekali. So dia punya formula ion dia ialah NH4+. Okay, NH4+. Okay, dia tulis bawah situ NH4+. NH4+. Manakala ion sulfat, formula dia sebelah kanan ion sulfat. Sulfat dari bawah 1 2 3 4 5, nombor 5. Ion sulfat SO4 2-. Okey, SO4 2-. Okey, SO4 2-. Okey, kemudian dah sudah kita bina jadual. NH4 SO4. Kalau awak tengok NH4 atau amonium tu dua huruf besar, maksudnya dia ada dua unsur yang bergabung, dua jenis unsur yang bergabung. Manakala sulfat pun sama, S huruf besar, O huruf besar. Jadi ada dua unsur yang bergabung. Nanti kalau ada perlukan kita kurung, ingat kita kena kurungkan kalau lebih daripada 1. Okey, tengok amonium, bawa turun cas dia 1 positif, manakala sulfat 2 negatif. Okey, kemudian kita nak silangkan nombor. Okey, silangkan nombor. Okey, amonium 1, sulfat 2. Okey, silangkan dia nombor tu, dia akan jadi 2 1. Sekarang ni tengok, amonium 2. Jadi perlu tak kita kurungkan dia sebab dia 2. Kan? Patutnya dia akan tulis macam ni, NH4 2. Tak boleh lah 2 ni sebab dia NH4 ada dua unsur yang berbeza. Lebih daripada satu unsur. Dikurungkan dia. NH4 2. Okay, SO4 1. 1 perlu kurung tak? Cikgu cakap tadi kalau 1 tak perlu kurung, biarkan dia macam tu. So inilah jawapan dia, NH4 dalam kurungan 2 SO4. Inilah jawapan dia. Jelas Okey, ini antara contoh cara-cara dan beserta contoh macam mana kita nak membina formula bagi sebatian ion. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung kemudian.